Banyak pertanyaan mengenai YouTube YouTube Monetize Challenge ni kan. So apa yang perlu dibuat? Langkah pertama adalah menyediakan akaun YouTube asal kita, akaun YouTube utama. Jadi cara nak buat akaun YouTube utama tu, pertama kita kena ada akaun Gmail, betul tak? Kita kena ada akaun Gmail. Kemudian akaun Gmail kita buka app YouTube tu kan, automatik dia akan keluar nama kita ke atas kan, atas belah kanan tu kita pilih lah, kita pilih yang master tadi kan. So nanti kita upload video pertama kita, mesti upload video pertama kita, dan kita teruskan proses untuk buat channel. So kita ada satu channel kan, kita kena verify channel ni. Okay, itu adalah proses membuat master. Jadi yang account utama ni saya kenali sebagai master. Kemudian langkah kedua, kita kena buat 20 askar. 20 askar pun sama proses dengan master tu, dia kena buat video juga. Tapi video untuk askar ni tak perlulah video yang hebat sangat. At least mesti ada 1 minit kan. Video untuk askar ni biasa apa saya buat, saya ambil kamera, saya rakam terus je. Saya rakam macam kata rakam mikrofon ni, saya rakam mikrofon ni 1 minit sambil bergerak-gerak 1 minit. Cuma elakkan ada logo-logo lah kan. Rakam 1 minit, upload. Janji kena tulis lah tu, title semua, description, kena tulis not made for kids dan sebagainya, memang kena tulis. Okay, kat situ faham? Ya, faham. Dan akaun utama kena verified, sama juga yang akaun ni kena verified juga. Betul tak? Soalan-soalan untuk verified tu boleh tanya dalam group nanti kan. Jadi setelah kita membina akaun utama kita yang saya panggil master, dan kita ada 20 askar, apa yang perlu kita buat adalah sub sesama sendiri dulu. Maksudnya master ni akan tonton dan sub yang ni. Master ni akan tonton askar kedua, askar ketiga, keempat, kelima. Maksud saya bila kata tonton tu lengkap lah, tonton, subscribe, like dengan komen lah. Sama juga langkah seterusnya, askar pertama pula. Askar pertama akan pergi ke master, subscribe master dan subscribe askar kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, subscribe, tonton, like, komen dan share lah. Okay, dan seterusnya. Jadi cara tak langsung, walaupun proses tu lama, tapi cara tak langsung itu adalah satu proses membina komuniti. Anda telah membina satu komuniti kan. Sebab YouTube ni dia untuk bina komuniti, dia nak komuniti je. Kadang kita tindan dengan komuniti orang lain. So dia nampak kita dah ada satu komuniti, tapi dia tak yakin lagi betul ke tak komuniti ni kan. So kadang-kadang tu yang berlaku drop dan sebagainya. Kemudian kita katalah Tuan Rasul dah ada 20 askar dan satu master. Sekarang jumpa Rudy pun ada sama. So apa yang saya buatnya, saya nak suruh yang ada list nama yang dah 20 tu WhatsApp each other lah. Maknanya kita nak berkawan. Konsep kita kat sini berbeza konsep kat luar kerana kita nak kawan kekal. Tak? Bukan untuk diri kita saja. So kita kena ambil komuniti dia bersama komuniti kita, jadi dia akan bertindan dah. Dia akan bertindan. Dia akan bertindan. Konsep kita sebenarnya nak tindan ke komuniti tu. Kemudian jumpa Zana pula, tindan dengan komuniti Zana. So kita ada banyak tindanan. So YouTube tengok tindanan tu kuat lah. Dia tengok di tindanan tu sebenarnya kuat. Tindanan tu kuat. Okay. Dan bila masa ni akan bergerak, dia akan tengok dalam sebulan ni, dia akan tengok kumpul. Maknanya bila kita nak guna balik askar kita, dia tak nampak masalah lah, sebab dia rasa yang askar ni adalah pengikut setia kita dalam komuniti kita. Dia tak kata spam lah, betul tak? Sebab nanti askar ni akan digunakan minggu kedua. Minggu ni kita akan guna askar ni untuk watch time kita, untuk dapatkan watch time kita pula. Okay, itu konsep dia sebenarnya yang kita nak tekan kat sini kan. Yang biasa kalau orang tengok kan, untuk monetize YouTube ni biasanya kita perlukan 1,000 subscriber, betul tak? Dan 4,000 watch time dalam masa setahun, betul tak? Tapi orang lupa satu, bila saya baca-baca dia ada satu clause dia, kita kena berada dalam YouTube. YouTube ni kan macam syarikat kan. Kita kata kerja dengan dia tapi tak datang office. Dia marah lah. Macam tu. Jadi sekarang ni kita kena duduk dalam office dia. Kita duduk dalam office dia, kita buat research. Katalah saya tak pandai katalah saya tak pandai nak buat editing, nak guna Filmora. So saya akan search untuk buat editing, betul tak? So kita search. So bila kita search jumpa orang tu, kita berkawan orang itu. Kita tunggu berkawan orang ni. Betul tak?
Kita search, kita kawan dengan orang ni. Maknanya kita buat research, kita kawan, kita komen dan sebagainya. Biar kita komen orang banyak. Buat permulaan kan, macam kita guna teknik Instagram lah. Instagram, teknik daripada Facebook. Sama je. Algorithm dia tiru hampir sama je. Kita kena follow orang ni. Orang yang ada banyak follower tu, ada kawan dia pun akan follow kita balik. Betul tak? Dia akan terlompat-lompat lah kan. Cuma masa komen dia, pantang dalam komen ni, kita kata tolong subscribe saya, ataupun hubungi saya ke apa semua, bagi nombor telefon saya kan, ataupun saya jatuh cinta pada awak, sila hubungi saya, tak boleh kan. Benda-benda yang periklanan tu elakkan. Komen betul-betul berdasarkan kepada video dia. Okey, kalau tak reti sangat nak komen, wow sudahlah, WOW ke dah kan, hebat ke, terbaik ke, dah macam tu je dia. Kadang tak tahu nak komen kan. Tapi janji kena ada komen. Mantap bro. Okay. Mantul. Selepas pada tu, tadi saya ada ceritakan bagaimana kita nak sub sesama sendiri pula kan. Katalah Rasul jumpa dengan Syam, chatting lah, chat. Kata, Syam boleh tak saya ada 20 dah askar, betul tak? Saya ada 20 askar. Syam kata okey, dia ada 20 askar. Okey, konsep yang saya buat ni supaya kita berkawan dah. Kita mengenali each other. Kan? Takkan terus tanya je, mesti berborak-borak kan, betul tak? So, apa yang perlu dibuatnya? Okey, saya sambung balik. Apa yang perlu kita buatnya? Sekarang ni, Rasul, apa perlu Rasul buat? Saya panggil Rasul lah kan? Kita Kamarul Zaman. Rasul, betul lah. Rasul, betul. Okey. Kamarul Zaman tu bapa ke nama sendiri ke? Nama bapak. Oh, nama bapak, Rasul. Okey. So, Rasul, katalah Rasul dengan Rudy. Jadi, Rasul minta link daripada Rudy. Betul tak? Link video Rudy. Kan? So, Rudy akan bagi satu link. Kan? Jadi, apa kerja Rasul sekarang ni? Rasul buka YouTube. Kan? YouTube kata dalam laptop ke dalam handphone. Kat sebelah atas kanan tu, kan, bila kita buka dia ada senarai semua kita punya. Kalau kita tekan ikon tu kan, dia ada senarai semua. Maknanya kita kena susun semua 20 tu, termasuk master pun dalam folder tu dah. Betul tak? Jadi kita tukar, katalah kita guna master dulu, kita pergi ke kita letak copy link tadi, kita paste dekat search. Copy link yang Rudy bagi tu, copy paste dekat search, keluarlah video Rudy. Bila keluar video Rudy, like, tonton sambil tonton seminit, jadi seminit lebih sampai type tu, tonton, like, komen kan, dan subscribe dia. Okey, kemudian dah seminit lebih sikit, pergi ke sebelah kanan atas, tukar pula ikon tu kepada askar pertama. Tekan pada askar pertama. Bila askar pertama tukar, kita paste sekali lagi. Kan, tadi kita copy kan, dari paste tu ada lagi kan. So kita paste sekali lagi dekat search, keluarlah video Rudy sekali lagi. Sama juga prosesnya, kita tonton, kita like, kita subscribe, tekan loceng ke apa kan. So kita komen. Boleh? Dan seterusnya berlaku sampai ke 20. Sama juga Rudy pun akan 20. Jadi antara base trust dengan tak trust tu saya tak kisahlah. Macam contohnya mungkin Rasul akan bagi senarai nama master dia apa, askar satu dia apa, kedua dia bagi pada Rudy. So Rudy pun akan bagi pada Rasul juga sama. Itu base trust lah. Tapi saya simple je, saya biasanya saya akan sub je lah, saya pakai percaya je lah kan. Saya pakai sub je lah kan. Kalau orang nak tipu dia, tipu lah kan. Janji saya sedekah lah yang kalau dia tak buat pun kan. Macam tu je lah. Macam sekarang Kak Oya dah hubungi saya, mungkin saya stay back pula kan. InsyaAllah mungkin esok lusa ke saya akan bermula balik lah. Saya dah buka satu account. Saya nak mencabar diri saya juga, adakah akaun tersebut akan boleh monitor bersama-sama dengan kumpulan kan. Saya ada nak buka satu channel baru dan akan monitor kat dalam tu jugalah kan. So saya akan masuk competition ni sekali lah kan, bersama-sama anda semua kan. Untuk mencabar diri sendiri. Sebab apa yang kita buat kat sini, Challenge. Apa yang kita buat sini bukannya datang untuk belajar dengan saya, bukan kan.
apa yang kita buat kat sini adalah kita mencabar diri kita tu dulu. Jaga. Mencabar diri kita dulu. Sebab segala masalah dia berpunca daripada kita. Sampai kita mati pun kita jumpa malaikat maut ke jumpa siapa bukan orang lain. Kita sendiri yang jumpa dia. Betul tak? Kita akan menghadapi hidup kita sampai akhir. So peluang kita lah. Peluang kita. Dan apa saya tekankan kepada semua yang hadir gitu, semua yang ikut program ni adalah niat yang baik lah. Niat di mana kita melihat pahala di sudut kewajipan mendapat ilmu, mencari ilmu. Kan? Kedua, kita cari pahala dari sudut kita bersilaturahim. So kalau boleh kita kekalkan kumpulan kita dengan kawan-kawan yang kekal ni sampai ke jannah lah kan. Mungkin ada yang berjaya, ada yang tak berjaya, tak kisah. Tapi kawan tu penting. Kita ambil pahala tu penting. Jadi sambil-sambil kita berusaha menaikkan diri kita, kita dapat pahala. InsyaAllah rezeki tu Allah yang memudahkan lah kan. Itu atas Tuhan lah, bukan saya. Saya tak boleh janji apa-apa kan. Saya tak boleh janji apa-apa. Cuma usaha kita wajib lah. Kita wajib ilmu. Sebab saya ingat satu ayat tu dia dah bagi tahu kita diangkat oleh Allah ni mengikut darjat ilmu. Bukan darjat lain tau, darjat ilmu. Kan? Sebab tu kalau kita tengok orang tu nampak macam hebat, sebenarnya dia tak hebat mana pun kita tengok dia macam hebat. Betul tak? Sebab dia ada berilmu macam ustaz kita jumpa. Tiba-tiba ada jumpa ustaz ni macam tak hebat sebab bila dia cakap je nampak tak hebat. Kita sendiri boleh recognize, betul tak? Ya? Jadi saya pun tidak hebat bidang saya, cuma kita berkongsi je. Berkongsi, jadi macam kat sini kan, saya rasa ramai lebih hebat pada saya. Tapi maknanya kita nak bagi ilmu kita tambah-tambah. Jadi saya datang sini pun untuk belajar dan mengajar. Betul tak? Jadi saya pun nak belajar juga. Banyak kesilapan saya lagi. Jadi apa yang saya terangkan kat sini ni, apa kesilapan saya lama, saya cuba perbetulkan kat sini lah. Jadi saya berkongsi kesilapan saya lampau supaya kita semua ni dapat pergi pada satu arah yang baik lah kan. Okey, satu lagi yang perlu kita buat sebagai YouTuber baru adalah video memang kena masuk kerap supaya Cikgu, bilang suara. Hello. saya punya ni selalu putus-putus. Dia tersentuh sikit wire ni memang putus. Okay, apa kita nak buat sekarang ni, kita nak ada engagement dengan YouTube, betul tak? Kalau kita sub sekalipun tapi video kita tak ada, tak boleh. Tahu tak? Faham tak? Kalau video kita tak ada, kita tak masukkan tiap-tiap hari, tak ada guna. Dia nampak kita spam. Dia akan hold kita. Tak logik dia ni. Tak ada video, ada video satu tapi tiba-tiba ada orang tu banyak pula, macam tak logik lah kan. So masukkan video. Video tak seharusnya hebat, masukkan aja video tu. Betul tak? Nanti dalam masa proses ni kita akan belajar, kita akan betul kan. Video saya teruk, kalau pergi tengok video saya memang teruk, betul tak? Kan? Memang teruk video saya. Daripada seorang pengarah yang terpaksa duduk belakang kan. Saya dulu mengarah tulis skrip, tapi maknanya sekarang kita kena duduk depan nak tunjuk muka kita, nak bercakap. Memang tergagap-gagap lah kan. Betul tak? Tapi daripada situlah kita, proses tu dia akan membenar kita maju. Proses melalui kesalahan tersebut kan. Berani gagal tersebut kan. Jadi apa yang penting sekarang ni, masukkan video setiap hari. Itu je saya nak, tidak tolong. Kalau siapa terlepas ni, masukkanlah cepat-cepat 2-3 video ke satu hari kan. Video pendek-pendek je. Kalau macam Kak Oya ni lagi senang. Pak buka kamera dia cakap je. Boleh 2 minit dah masukkan video. Betul tak? Cikgu. Cikgu, saya buat seminggu 3 video je cikgu. Start esok cuba dapatkan 4 video lagi. Okey cikgu. Buat pendek-pendek pun tak apa kan. Duduk dalam ataupun yang tempat paling sesuai sekarang bilik air sebenarnya. Gemar dia tu best. Kan? Tutup bilik air semua kan, gemar dia memang best lah kan. Karaoke. Karaoke Jamban nama dia. Betul, saya dulu lepas tension bila masuk bilik air. Ada echo. Sebab
sebab bilik air tu tempat saya lepas tension lah kan. Sebab tu bilik air saya buat party wall supaya tak bunyi, senang saya nak melalak kat situ kan. Buka paip air hujan tu kan, sedap nyanyi kan. Nyanyi sambil basah ni sedap kan. Tapi apa saya nak cakap, rekap permulaan mesti masuk video. Memang kita belajar yang sub pada sub community, tapi kalau kita tak ada video hari-hari, kita akan berjaya. Jadi yang 20 askar tu pun kalau gambar kita pun tak ada masalah lah cikgu. Tak ada masalah. Saya dah cakap tadi, yang Nama askar lain tadi, teknik dia pakai handphone je. Kan handphone tu boleh rakam terus. Direct je kan. Cuba tengok, handphone tu kan, kalau kata askar satu, kita banner askar satu. Bila nak upload video, create video, kita rakam terus itu. Tekan rakam terus tu. Terus rakam. Tapi rakam pen ke kan. Ambil pen ni, rakam je pen ni daripada bawah naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah, naik atas. Cukup 1 minit, dah habis. Upload. Ini pen saya. Kan? Tulis description sikit, tulislah storyline sikit, okay. Tulis tag dia sikit kan. Tulis semua tu tulislah. It's not made for kid lah, kategori dah semua tulis. Kan? Lepas tu upload. Nanti kita akan belajar proses-proses lain lah dalam ni. Kita nak belajar buat end card ke apa semua. Yang tu kita nak buat subtitle. Semua kawan-kawan kita ni boleh ajar yang lain tu. Benda remeh-temeh tu kita boleh belajar dalam masa panjang kita berada ni. Betul tak? Kita akan berada ni panjang. Jadi untuk itu saya nak kongsi sebab rasa tak pernah tengok lagi kan. Nampak tak ni? Nampak cikgu. Okey, inilah 6+2 cabaran yang ada di aras kita. Okey. Jadi kalau tengok garis ni kita ada challenge, kita ada 6+2. 2 tu adalah kuis dan ujian. Mana tiap-tiap minggu kita akan ada kuis dan ujian. Okey. Cabaran pertama kita, saya rasa semua akan dapat yang ni, akan berjaya dalam minggu ni, adalah membuat account master. Jadi kita bermula 2 Julai dan pada 9 Julai kita nak semua orang kita satu account master. Dan sekurang-kurangnya ada 6 askar, sekurang-kurangnya ada 6 askar, dan subscriber dia mesti ada 100. Faham tak? 100 subscriber 100 tau. So kena mula bekerja lah kan, untuk achievement, untuk achieve minggu pertama ni. Dan kita ada 4,000 jam ni, kita akan bermula minggu depan. Saya akan tunjuk caranya macam mana. Dan monetization ni adalah minggu ke-10. Dan kita ada affiliate reward. Kita akan ajar macam mana nak buat perniagaan affiliate, macam mana teknik membuat affiliate tanpa perlu modal, tanpa perlu apa, semua free. Kita bagi semua free. Semua hanya untuk attach benda tu dalam kita punya ni je, dalam kita punya video je. Siapa yang pandai nanti dapat duit banyak lah kan. Siapa yang tak pandai menjual nanti tak dapat lah kan. Okey. Maknanya kita akan bermula pada 2 Julai dan berakhir pada 10 September. Lama tu. Pasal tak? 2 Julai 10 September. Okey, carta ni semua nampak tak? Nanti saya akan hantar pada grup carta. Nampak. Okey, sebab minggu depan kita akan fully recorded. Kita akan fully recorded. Jadi saya nak bagi tahu tentatif kita, agenda kita. Maknanya harap semua berada 10 minit awal lah. Kan? 10 minit awal lah. Kita akan ambil kedatangan tu kan. Jadi siapa-siapa yang datang lambat, dia akan sign kedatangan tu lambat lah kan. Dan kedatangan kita akan buat 2 kali lah, dan di masa akhir sekali untuk daftar kedatangan. Okey. Pukul 9 ni kita akan bagi status terkini. Maknanya setiap hari Jumaat nanti kita tengok siapa yang bagi kita tu. Kita akan minta 3 perkara nanti. Kita akan tengok status dia untuk seminggu tu berapa. Okey? Minggu kita akan bagi tahu.
Dan kita akan bagi tahu status dia ni berjaya ke tak, dapat ke tak apa target kita tu, kan? Target master dapat tak, ke tak, target ni dapat ke tak, target untuk apa ni askar dapat ke tak, kan? Okey. Target askar tadi berapa dia? Saya pun lupa. 6 orang je. Target askar sebenarnya 6 orang je. Subscriber mesti 100 lah. Subscriber mesti 100. Jadi bagusnya orang yang ada 20 askar ni, mana kalau dia jumpa 5 orang kawan pun dia dah dapat 100 lah, betul tak? Beza yang orang ada 5 kan. Kalau siapa ada 5 askar, makna dia kena spend masa cari ramai kawan lah kan. Okay. Sudah 9.30 kita ada icebreaker daripada Saifuddin supaya merangsangkan otak-otak kita. Dan pukul 10 saya start dengan course module kita, apa yang perlu kita buat untuk the next week tu. Dan 10.30 kita akan ada Q&A sampai pukul 11 malam kita akan tangguh lah. Sebenarnya kita akan tangguh sehingga pukul 12. Itu pun dalam Q&A lah kan. Dan last lah tu sampai 12 tu paling last lah. Cuma kita cuba buat hingga pukul 11 je lah kan. Okey, saya pun dalam proses untuk keluarkan satu manual supaya semua dapat membaca manual tersebut, apa yang perlu dibuat ya kan. Jadi mungkin manual tu pun agak lambat sikit, mungkin esok, lusa lah saya, paling lambat sekali lusa saya akan bagi dalam grup. Dan kita mengalami beberapa masalah di mana ada yang isi form, isi Google Form tapi tak datang. Betul tak? Ada yang isi Google Form dan juga berada dalam grup WhatsApp. Betul tak? Dan ada juga yang tak datang. Dan ada yang tak ada dalam grup WhatsApp tapi isi Google Form. So kita ada beberapa kumpulan. Jadi kita tak boleh nak buat kumpulan asal yang kita reka lagi, tapi kita maintain kumpulan yang kita meeting 2 minggu lepas, kita stay maintain. Cuma kita nak melihat minggu ni siapa yang hadir. Maknanya kalau siapa yang tak boleh hadir, dia mesti telefon Rudy, okey lah. So dia still nak teruskan lagi, mungkin minggu ni dia tak datang, okey kan. Sebab kedatangan mesti 2 kali je, 80% kan. Kita ada 10 kali lagi kan. So 2 kali je dia kena boleh miss. Miss pun dengan bersyarat lah kan. Ataupun mungkin boleh banyak kali, cuma jangan banyak sangat lah kan. Mungkin kalau miss macam rasul ke, boleh bagi mesej kepada Rudy lah. So kita boleh attach. Sebab apa yang saya buat ni adalah assessment saya untuk 40 jam kredit untuk lengkapkan untuk tahun ni kepada HRDF kan. Jadi saya gunakan di sinilah untuk letakkan pada HRDF. Jadi apa yang saya mengajar dulu yang dibayar oleh HRDF, jadi program ni saya bagi percuma je kan. Jadi apa yang diorang dapat tu kat sini, cuma kelebihannya kat sini dapat percuma dan dapat lagi ilmu tambahan daripada dulu saya ada berlaku juga 2-3 kesilapan. Jadi sini saya dah tambah baikkan lah kan. Okay. Mana proses bulan 12 dulu yang dibayar oleh HRDF, mungkin ada saya jumpa beberapa kesilapan dan sebagainya. So saya tambah kebaikan di sini lah kan. Dan mungkin lepas ni ada challenge yang kedua, ketiga lagi pun kita akan melakukan benda yang sama lah. So bermula pada Jumaat nanti, selepas habis kelas nanti kita akan tutup permohonan. Dan siapa yang nak join kembali untuk batch kedua, dia kena bayar RM100 ya. Batch kedua mungkin bermula sebulan selepas kita bermula lah kot. Kan tidak penat juga saya kan. Tapi itu batch kedua lah kan. Jadi siapa-siapa ahli kat sini, kita akan bagi satu affiliate program di mana kalau dia ajak orang masuk, dia akan dapat RM50. Kita bagi 2 terus kan. Okay. Siapa ajak orang masuk je untuk batch kedua ni, dia tu dapat kan. Dia tak payah ajak pun, dia ada satu link form, dia ada satu yang kita akan bagi kan. Affiliate form tu kita tampar je mana-mana. Kalau kita buat di Facebook apa semua, kita tampar je affiliate form tu. Orang tu akan klik dan orang tu akan terus pergi register sendiri
Dan anda boleh check dalam affiliate tu, dah berapa orang dah beli. Kan? Kalau kata 10 orang, kalau saya tak bayar nanti jumpa saya lah. Jumpa saya ke jumpa Rudy ke kan. Jumpa Kik ke Syarif ke nanti kan. Marah dia juga. So kumpulan kita ni diterajui oleh di bawah Dewan Digital. Salah satu program yang saya buat ni di bawah Dewan Digital, di mana kita ada tenaga pengajar dan ketua program adalah saya sendiri, dan kita ada bantuan second tenaga pengajar kita, Sifudin. Sifudin ni dia Presiden Taekwondo Malaysia kan. Sebenarnya dia belajar sama dengan saya, sama saya kat satu universiti daripada sekolah menengah kan, masuk sekolah teknik Terengganu, kemudian pergi ke UTM Skudai dan jumpa dalam bidang yang sama. Selepas kita keluar daripada karier kita buat mengajar pula kan. So saya panggil si Budin sebab dia boleh merangsangkan ilmu-ilmu, menambahkan semangat dan sebagainya. So saya ajak si Budin bersama dengan saya, dan kita ada 3 orang yang kita lantik untuk menguruskan, 2 orang yang kita lantik untuk jadi penasihat kita, iaitu Cik Osman, editor, dan dia pun masuk dalam cabaran ni sekali, dan Tuan Care dari sini, dia jadi penasihat dalam kumpulan ni kan. Dan kita ada 3 orang pengurus kita selaku admin kita yang akan mengendalikan 3 kumpulan kan. Tuan Rudi Nasro, Tuan Hizami, Kik Junior tu yang buka hantu tu kan, dan Syam, Tube Cinema, Tube 3 Cinema, selalu sebut Tube 3 kan sebab tulisan 3 tu kan. TUB 3. Tuk 3 Cinema. Selalu nak sebut 3. Dia macam ni, dia punya janda TUB 3 Cinema. TUB 3 Cinema. Oh, dia betulkan tu lah. Dia betulkan. Jadi itulah seberapa sedikit dari kita, dan saya harap dengan proses kita 10 minggu ni kita jadi bertambah akrab. Saya tahu ada mungkin tak semua yang boleh selesaikan, tapi apa yang saya nak bagi tahu, cuba pergi cari cermin. Balik ni kan, cuba pergi cari cermin. Tengok diri kita. Masalah utama je kan yang kita tengok kat cermin tu. Betul tak? Masalah utama kita sampai kita mati sebenarnya telah ditafsirkan. Kita kena tengok diri kita. Kena tengok cermin tu. Sebab cermin tu akan menunjukkan diri kita, betul tak? Di situlah kita akan nampak kita punya, kita duk nampak orang ego, sebenarnya kita ego kan. Kita nampak orang mata kita lain kan. Tapi bila kita tengok cermin, baru kita nampak diri kita kan. Dan saya bila selalu melihat cermin, baru saya perasan, apa yang saya perasan adalah bertambah kilogram sekarang ni kan. Duduk, lepas tu makan, lepas tu tak boleh tidur, masak Maggi kan. Lepas tu hari-hari masak, tak tahu apa kan. Sebab saya tak tahu orang lain, tapi saya punya hobi kalau release tension saya akan masak. Saya akan masak. Hari ni saya buat spaghetti goreng kan. Masak ni dia sebenarnya dia kena ada satu benda macam Zana apa semua kalau buat masakan kan. Dia kena bila kita rakam kan, cuba rakam dalam keadaan kita enjoying masak tu, memang best. Kalau kita nak buat terbaik sangat kan tak jadi tu tak. Pernah tengok tak Pavitra tu India tu kan. Pernah. Dia masak tapi ingat tak apa teknik dia, video dia tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari dia keluar. Jadi orang buka YouTube keluar. Satu Malaysia tengok. 20 juta orang tengok. Sekarang ni yang terbaru dah ada 25 juta. 25 juta lebih nonton YouTube di Malaysia yang menghabiskan 6 jam sehari. Okay, average 6 jam sehari je di Malaysia. So, jadi 20 juta ni, 1 juta yang kita perlukan tak banyak kan? Kan 25 juta, tak apa kita ambil 20 juta. Kita ni kita perlukan 1 juta je, 1/20 kan, untuk menghasilkan 40,000 sebulan.
juta lah. 1 juta. InsyaAllah kita cuba kan. Maknanya very real kan. Mungkin Zainal kalau masak kan tiba-tiba anak datang ke apa, mungkin lebih tak tahu macam mana. Cuba buat satu benda yang macam menceriakan kan. Mungkin orang nak tengok keaslian. Sebab tu YouTube is about originality. It's about kita develop a community that is about originality. It's YouTube. Dan kena ingat macam saya cakap tadi, YouTube ni dia nak kita bekerja dengan dia. Maknanya YouTube ni macam dia dah buka office tapi kita tak ada dekat office. Kan kita lepak masuk video hilang kan. Betul tak? Dia nak kita masuk dalam dia, melawat kawan-kawan lain, melawat kawan dekat Rusia mana kan. Saya alhamdulillah saya banyak yang saya dapat duit banyak daripada sekarang dah mula ada Brunei Singapura ni memang dia punya payment sekali ganda daripada kita lah. Sekali ganda. Kan. Yang banyak boleh membantu. Mungkin kita boleh cuba dapatkan. Saya baru 3,000 subscriber kan. Tapi nak cakapnya saya boleh dapatkan tu bukan riak lah, saya just nak kongsi. Maknanya kita cuba penetrate market yang suka pada kita kan. Cuba buat. Saya nak berkongsi lah. Saya minta maaf Datuk Syarif saya nak berkongsi. Kita pernah ada satu grup YouTuber dan kita latih untuk jadi director. So 10 orang telah di award jadi director. Jadi tahniah kepada yang dah dapat jadi director Malaysia sebagai amateur, masuk amateur dulu lah kan, 10 orang. Jadi kita ada buat satu penggambaran mana kita pakai beberapa kamera dia, macam dalam production panggil apa, multiple kamera lah kan. So bukan single, kita pakai berapa kamera. So kita shoot masyarakat. Jadi Syahrir jadi host dan rancangan masakan tersebut. Apa nama dia? Puyung Ngam. Dengar. So alhamdulillah berjaya. Tapi selesai daripada dia buat penggambaran tersebut, gambaran dengan banyak video, tiba-tiba dia buat dengan kita punya one of the kawan dia juga yang jadi cameraman. Dia buat gelak-gelak je. Kawan dia pun ambil kamera, masuk keluar. Dia pun gelak-gelak je cakap, dan saya bandingkan dua video tersebut kan. Video yang dia buat nature dia kan memang lebih menarik. Kan dia masa tu dia relax otaknya. Dia gelak ketawa, dia cakap saya rasa video tu saya rasa Syarif patut upload jugalah video tersebut kan untuk secondary lah. Orang tengok macam mana suasana video tersebut. Memang best. Kan kita tengok dan kita akan melupai masalah-masalah teknikal kan. Masalah komposisi, masalah underhead punya rule dan sebagainya, masalah coloring, masalah baju, masalah mood, masalah theme, banyak benda kan. Banyak benda. Dan perkara ni juga diguna pakai oleh pembuat apa tu, perasan tak orang yang buat video kahwin. Video kahwin saya dah tengok dah berapa kali dia salah, rule dia banyak salah. Tapi orang minat tak? Sebab apa orang minat? Sebab orang nak tengok gambar dia kahwin. Betul tak? Dan gambar tu dia ambil dengan secantik mungkin dan masuk video lagu. Lagu pun memang copyright punya lah kan. Memang copyright punya lah. Confirm dia tak boleh siar dalam YouTube. Betul tak? Okey. Jadi saya nak tambah lagi sikit macam masalah copyright, jangan buatlah perkara tentang copyright Jangan sekali-kali kita cuba dulu untuk monetize dulu dapatkan dekat library, YouTube library tu ada free, download je, banyak video free. Satu lagi saya nasihat kepada kawan-kawan yang tak tahu nak buat montaj dan sebagainya, cuba guna Canva. Canva, C-A-N-V-A. Canva. Tapi guna yang free version lah. Guna yang free version. Kan? Boleh buat montaj kat situ lah. Montaj simple lah maknanya.
siapa yang nak motor mahal kena bayar lah kot. Kena tanya Kit ke, kena tanya Syarif ke kan, Osman ke, mungkin bagi token ke daripada dia orang sikit lah baru semangat kan. Baru dah dapat logo yang gila-gila kan. Betul tak? Sebab susah dia orang nak buat tu kan. Mungkin dia orang tak akan cah mahal kan, mungkin dalam 2-3 ribu je kot. Tak lah, jangan. Kasihan kawan-kawan kita lah kan. Bagi murah lah kan, RM20 je ke kan. RM20. Yelah boleh lah RM50 ke 100 ke kan. Kan. Okey lah. Dia just pay RM100, dia dapat satu view yang menarik. Betul tak? Kalau kita dapat kat luar, betul tak? Macam montas yang Syarif buat hari tu. Biasanya kalau kita is ala TV production dah, montas masakan tu. Biasanya kita as a production kita akan bayar orang buat montas tersebut RM4,000. Tu. Montas yang Syarif punya tu RM4,000 kita bayar. Production company akan bayar. Nampak tak? Jadi kalau kita hanya perlu bayar RM100, RM50, memang berbaloi lah. Janganlah komen banyak-banyak lagi. Betul tak? Tengok logo Syam macam mana. Tu sebab ni bila professional touching dia jadi macam tu. So kita ada sini editor yang hebat, Osman ada, Kit ada, Syah ada sini kan. Nak buat baju, nak buat design ke, semua dia orang pandai. Itu rasanya bila kita community ni banyak benda yang kita boleh buat. Mungkin boleh PM tiba-tiba dia kata free je, mana tahu kan. Itu pandai-pandai bodek lah kan. Itu kita perlukan berkawan. Mungkin boleh belanja view ke apa semua ke kan. Kan. Okey. Ada apa-apa soalan lagi? Saya pula bercakap banyak lagi. Cikgu. Ya. Macam Kak Oya kan hari tu Kak Oya punya subscriber dah naik, and then kita buat post yang macam cikgu cakap dia turun kan, nanti dia naik balik kan. Lepas tu sekarang Kak Oya punya 81 kan, task minggu ni kita kena cukupkan 100 kan. Ya betul. 80 tu kena nak naikkan 100 ke ataupun lagi 20 lebih Kak Oya naikkan 100 macam tu cara pengiraan. Naikkan bagi lebih lah, bagi lebih. Gila lebih. Maknanya 80 kena naik ke dalam 50 100. Sebenarnya apa yang kita buat ni adalah satu guideline je, satu sasaran je kan. Jadi nanti ending dia tu kita nak monetize je, betul tak? Ending dia kita nak monetize. Jadi kena ingat dah, satu masalah macam Kak Oya baru 3 video. Tak boleh, kena banyak video. Masuk 4 lagi video kan. Kit ada berapa dah video Kit? Pokalicious. Saya ada 1. Esok masuk ke 10 Saya dah siap lagi 3, tapi 3 kena copyright. Jadi saya tengah usaha lagi ni. Okey. Kena copyright. Ada copyright Itulah Kena copyright. Kamu buat clean sangat. Kamu buat lagu tu clean sangat, saya tak boleh. Cuba masa editing nanti kamu tarik dia punya pitch. Tapi saya baca yang ada yang claim copyright tu, dia tu macam scam, company scam. Jadi saya tengah cuba dispute. Saya try tengok lah sama ada YouTube terima atau tidak. Saya cuba dispute lah pasal dia gini. Strike tu nanti hantar kat saya strike. Boleh tunjuk tak strike tu dia tulis apa? dia punya Biasa dia hantar ke email. tak ada, ni bukan copyright strike ni, dia claim je, dia nak claim dia punya monetize punya profit. Dia nak claim monetize pada profit tu, dia daripada mana? Dia syarikat yang kerja dia cari orang yang dia boleh cuba untuk claim copyright je, tapi sebenarnya bukan milik dia pun. Macam dia saya boleh tengok kalau betul-betul dia claim copyright, dia dah keluar dah strike tu. Dia dah keluar dah. So yang ni pasal kita tak pakai orang punya bahan, kita pakai kita punya bahan, jadi dia bukan strike lah, dia copyright claim je. Dia claim je, nanti kita bergaduh dengan dia lah kan.
Itulah ceritanya. Oh, satu lagi saya lupa nak beritahu. Okey. Di description tersebut kamu ada tulis tak perubahan arrangement by kit? Tak ada. Kena tulis. Lepas tu kita tulis cover lagi. Baik. Tapi nanti hantar saya apa dia tulis tu slide tu. Okey, baik. Klik montage. Klik montage. Apa? Dia klik montage. Bukan. Music. So saya off dulu dia punya recording ni kan. Kita boleh cakap yang lain-lain. Cuma saya rasa point-point yang saya nak cakap tu ada point-point tertinggal ke untuk yang ni. Oh, satu lagi saya nak lupa cakap. Hari Khamis nanti, esok saya akan lusa nanti saya akan bagi manual. Hari Khamis tu saya akan bagi manual. Jadi hari Jumaat nanti barulah kita hantar. Dia ada satu form, nanti hantar ikut form tu tulis. Kena masukkan apa tu, kena insert gambar yang kita screenshot tu, dan kita akan masukkan nilai-nilai kat situ lah kan. Jadi bila nilai tu, bila dekat Google Form, senang saya tengok respon di Google Form tu, kita boleh baca kepada ramai tengok lah kan. Boleh baca berapa dia punya gerakan dia tu. Macam soalan Kak Oya ni kan, sebenarnya dekat Google Analytics tu kita dah boleh tengok dah. Bila kita dah buka seminggu, kita boleh tengok dah pencapaian kita seminggu tu berapa orang. Okay. Saya off dulu ni. Rasa ada tertinggal tak bambak benda ni? Tak ada dah kot kan. Saya off dulu recording, kemudian kita boleh sambung borak.